Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Abu Hasan yang merupakan pengacara majlis pada malam ini, teman-teman saya daripada Kuala Selangor ini yang sebahagiannya saya kenal dan sebahagiannya kenal rapat, sebahagiannya hanya kita kenal melalui pandang-pandang saja. Teman-teman saya semua, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambil masa kira-kira dalam 40 minit. Lepas itu saya akan berangkat ke Bukit Kapar. Ada satu lagi program. Malam tadi saya berada di Merbuk, Sungai Petani. Betul-betul di bandar Sungai Petani, di padang sekolah. Kalau ikut estimates, dikatakan dalam 10 ke 12 ribu orang tadi. InsyaAllah. Saudara, 10-12 ribu orang ni tak berapa ramai jika dibandingkan yang paling ramai dalam sejarahnya. Saya ingat itulah kemuncaknya, namanya di Batu Gajah, 15,000 orang. Rupa-rupanya itu pun tak ramai lagi. Minggu lepas saya berada di Wakaf Cik Ye, iaitu di Kelantan, di Pintu Geng namanya, di Taman Guru, tengah-tengah Kota Baru tu. 20,000 orang. Alhamdulillah, orang ingin mendengar penjelasan. Orang sebenarnya sayang kepada PAS, sayang kepada PKR, sayang kepada individu-individu yang dalam kedua parti ini. Tapi kesayangan itu, sayangnya mereka kepada perjuangan parti-parti tersebut tidak dapat dipertahankan, terutama sejak akhir-akhir ini. Kenapa sayang itu tidak dapat dipertahankan? Kerana sudah berlaku kelencongan-kelencongan, kegelinciran-kegelinciran. Bukan kelencongan yang kecil-kecil, bukan kegelinciran yang kecil-kecil, bukan penyelewengan yang kecil-kecil, tapi yang sangat besar, kerana dia mengaitkan hal-hal mengenai dasar perjuangan parti. Malam ini saya nak menerangkan beberapa perkara supaya saudara dengar daripada mulut saya sendiri. Nak tahu tentang saya, jangan dengar daripada ahli parlimen Kuala Selangor. Nak tahu tentang apa yang berlaku terhadap saya, jangan dengar daripada ahli parlimen Shah Alam. Nak tahu apa yang berlaku terhadap saya, pemecatan dalam PAS, digugurkan daripada ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor, jangan dengar daripada mereka yang terlibat menggugurkan saya. Dengar daripada saya. 3 tahun 11 bulan saya menjadi Exco Kerajaan Negeri Selangor. Tuan-tuan cuba tanya orang-orang politik dia, tak kira apa parti pun, siapa yang tak mau jadi ahli Exco? Cuba tuan tanya, siapa ahli politik yang siuman? Yang tak siuman saya tak tahulah. Yang tak nak jadi ahli Exco. Semuanya, saya rasa hampir semuanya
nak jadi ahli Exco, sebab Exco ini ialah menteri di peringkat negeri. Di dua negeri, di Sabah dan Sarawak, dia tak panggil Exco, dia panggil menteri. Menteri kerajaan tempatan, menteri tanah. Hello, dia kena padam lampu ni. Orang selesa dalam gelap. Terang-terang kat sana dia tak berapa selesa. Sebab itu kat sini selagi ada lampu, selagi itulah kursi dia kosong. Saya dah tahu sangat dah. Malam tadi tuan-tuan di Sungai Petani, dalam 12,000 orang di padang sekolah, hujan tuan-tuan dan perempuan 12,000 orang, saya kata sebelum saya datang padamkan lampu semua. Padam lampu tuan-tuan, padam lampu. Baru tengok tumpuk-tumpuk manusia datang. Itu tengok, itu padam. Yang elok sekali padam semua sekali. Saya faham, saya sangat faham. Kan kalau misalnya padam lampu, orang nampak itu Pak Din. Nampak padam lampu dia tu Cikgu Jabbar. Jadi tak ada. Dia dah seronok dekat jalan. Tadi sebelum saya sampai, ramai di jalan-jalan. Dan mikrofon ni pula, boleh dengar. Satu Kuala Selangor sampai rumah Hapi sana boleh dengar. Tuan-tuan dan puan mati sekalian ni. Pertama sekali, mungkin nanti Pak Abu, saya panggil dia Pak Abu Hassan ni, dia banyak tolong saya dulu masa buat summer camp dekat 20 tahun yang lalu tuan-tuan. Antara ketua summer camp, ketua fasilitator, Pak Abu lah yang bantu saya dulu. Hebat Pak Abu ni. Keluaran daripada UIA tuan-tuan dan puan, bersyarah di sana, bersyarah di sini. Dia duduk dekat Ulu Langat tuan-tuan, Ulu Langat. Banjir. Rumahnya pun dah hanyut, tapi dia datang juga kat sini. Alhamdulillah. Saudara-saudara, malam ini saya bertang ke Kuala Selangor ni nak menerangkan beberapa perkara yang saya fikir tuan-tuan nak dengar perkara itu. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, ialah saya mengatakan PAS sekarang ini hasil daripada terdapatnya satu kumpulan dalam PAS, kumpulan yang akan merosakkan PAS. PAS sedang rosak sekarang ini, dirosakkan oleh satu kumpulan dalam PAS namanya parasit-parasit. Orang putih kata parasites. Siapa parasit-parasit? Saya nak bagikan 3 sifat parasit-parasit ni. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu 3 sifat ni, tuan-tuan dah tahu dah siapa parasit, siapa yang bukan parasit dalam PAS ini. Sifat yang pertama, parasit ini tuan-tuan dan puan yang dalam PAS, terutama sejak dalam 5 tahun yang terakhir dalam PAS ini, kehadiran mereka menyebabkan PAS telah meninggalkan pengkalan perjuangannya yang diletakkan oleh Dr. Burhanuddin Ilmi, yang diletakkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad, yang diletakkan oleh Yusuf Rawa, yang diletakkan oleh almarhum Datuk Fadil Noh. Apa yang diletakkan oleh mereka? Perjuangan PAS ialah nak menegakkan negara Islam. Nombor 2, PAS mesti dipimpin oleh ulama-ulama. Nombor 3, PAS dalam apa juga tindakan-tindakannya mestilah berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini antara 3 perkara yang termaktub dalam perlembagaan PAS, yang seluruh ahli PAS yang hampir 1 juta orang, kampung, desa, kota, pesawah, petani, guru, engineer, lawyer, doktor, mempertahankannya, berjuang berhabis-habisan. Yang bagi harta, bagi harta, yang bagi duit, bagi duit, yang bagi gelang, bagi gelang, yang bagi rantai, bagi rantai, yang bagi tanah berpegelung, bagi tanah berpegelung. Mana ada kawasan PAS yang tidak ada markas? Mana ada cawangan PAS yang tidak ada markas? Setidak-tidaknya pondok-pondok jadi markas, dibuat sendiri dengan titik peluh orang-orang PAS. 15 tahun saya dalam PAS. Saya menang Parlimen Parit Bunta
Tuan-tuan nak tahu jamuan kemenangan tak lebih daripada nasi, sayurnya pun sayur acar mentah dengan kari. Dalam kari itu seketul dua ketul daging kecil dibungkus. Itulah yang dimakan oleh ketua PAS, itulah yang dimakan oleh timbalan ketua PAS, itu yang dimakan oleh ahli parlimen PAS, itulah yang dimakan oleh adun-adun PAS, itu yang dimakan oleh pekerja-pekerja PAS. Saya tak pernah tengok 15 tahun jamuan PAS lebih daripada dua lauk, lebih daripada 2 sayur. Tak ada. Pasal ini perjuangan. Memang betul inilah perjuangan. Mereka memberikan segala-galanya demi perjuangan. Dilatih begitu. Latihan itu mereka dapat daripada usrah-usrah yang mereka jalankan. Usrah mingguan ada, usrah bulanan ada, usrah 2 mingguan ada, usrah 2 bulanan ada, usrah kumpulan kecil ada, usrah kumpulan besar ada, bagi memasukkan idea perjuangan jihad itu. Masuk 5 tahun akhir ni namanya parasit. Apa sifat parasit itu? Yang pertama, sifat parasit, mereka tuan-tuan, mereka sanggup diperkudakan oleh DAP dan PKR. Itu sifat yang pertama. Saya rasa sendiri macam mana saya membantu Menteri Besar mentadbir negeri Selangor. Apa sifat DAP terhadap Islam? DAP tak setuju sama sekali. Orang kampung Rambai. Ni kampung Rambai ke? Seri Rambai. Rampai ke Rambai? Rambai. Rambai lah. Buah Rambai lah. Kan senang kata buah Rambai. Pada saya melalut-lalut ni baik tua kata buah Rambai. Saudara, saya nak bagi tahu PAS telah meninggalkan pekalan utamanya. Dalam mana PAS sendiri tak nak menggunakan perkataan Islam hasil daripada tekanan DAP dan PKR. DAP kata jangan guna perkataan Islam. DAP tak boleh terima kalau guna perkataan Islam. DAP tidak selamat dalam Pakatan Rakyat ini. Yang tuan-tuan, PKR pun kata begitu. Dalam PKR tuan-tuan tahu 40% daripada pimpinan PKR adalah orang bukan Islam. 60% adalah pimpinan PKR orang Islam. Mereka bersama juga dengan DAP menolak pelaksanaan Islam yang nak dibawa oleh PAS. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, digugurkan asalnya, dokumen asalnya namanya negara Islam. Dokumen asalnya negara Islam. Almarhum Datuk Fadil Noor minta Profesor Datuk Dr. Harudin, membuat satu buku kecil. Nama buku kecil itu ialah Negara Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, antara orang yang tak bersetuju, saya diberitahu dalam perbincangan-perbincangan, saya diberitahu oleh kumpulan-kumpulan yang ada dalam parti dan di luar parti. Antara yang tidak bersetuju itu ialah kumpulan-kumpulan parasit pasal menggunakan negara Islam. Dia kata kalau menggunakan perkataan negara Islam, takut. DAP tak setuju, memang tak setuju. PKR tak setuju, memang tak setuju. Ketua Umum PKR, Ketua Pembangkang, yang saya namakan dia tu kepala ketapi, tak setuju. Maka kita gugurkan negara Islam, ganti dengan negara berkebajikan. Jauh beza tuan-tuan. Negara Islam, negara berkebajikan. Gugurkan Islam bukan kerana Presiden PAS nak gugurkan, bukan kerana Mursyidul Am PAS nak gugurkan, sebab diminta oleh komponen parti dalam Pakatan Rakyat. Nama komponen parti itu ialah DAP dan PKR. Allah tuan-tuan. Nombor 2, ciri parasit nombor 2 tuan-tuan dan puan ialah apa dia ciri yang kedua? Ciri yang kedua ialah
Mereka nak memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh DAP PKR. Misal, mereka memperjuangkan human rights. Saya tak kata tentang hak istimewa, hak kebebasan manusia itu tak penting. Mereka memperjuangkan human rights. Mereka memperjuangkan LGBT, lesbian, gay, bisexual, transseksual. Itu yang diperjuangkan. Mereka perjuangkan masyarakat yang liberal. Mereka perjuangkan, tuan-tuan, sesama-sama hak. Orang Melayu tak boleh kedepankan hanya bangsanya. Orang Melayu tak boleh kedepankan hanya budayanya. Orang Melayu tak boleh kedepankan hanya agamanya. Kena tengok agama lain. Sama rata, sama rasa. Saudara, saya setuju juga sama rata, sama rasa. Kalau kita bergerak, bermula daripada paras yang sama. Kalau perlembagaan kita memang menerangkan begitu, perlembagaan kita tidak begitu. Perlembagaan kita memberi keistimewaan kepada tuan-tuan orang Melayu macam saya ni. Saya belajar 7 tahun setengah di Amerika Syarikat. Alhamdulillah dapat PhD di Amerika Syarikat. Semuanya atas dasar artikel 153. Kalau tak ada artikel 153, saya tak dapat belajar di sana. Anak-anak tuan-tuan yang pergi belajar di Amerika, di United Kingdom, di Australia, di Rusia, di Eropah, di Jerman, kerana adanya artikel 153. Anak tuan-tuan dapat scholarship kerana ada artikel 153. Nombor 3, parasit-parasit ini termakan dengan idea DAP, dengan idea PKR. Termasuk idea utamanya daripada ketua ketapinya, kepala ketapinya. Apa dia? Saudara, dia kata dalam keadaan kebangunan Malaysia sekarang ini, tak perlu ada hak istimewa orang Melayu. Tak perlu. Dalam banyak tulisan-tulisan yang saya baca, dalam banyak wacana-wacana yang saya dengar, dalam banyak perbincangan yang pernah saya ikuti, antaranya kalau mereka memerintah dapat Putrajaya, mereka akan menghapuskan kebebasan hak istimewa orang Melayu, iaitu artikel 153 dalam perlembagaan. Tuan bayangkan, tuan. Pasal apa? DAP tak setuju dengan artikel 153. PKR tak setuju dengan artikel 153. Yang saya dengar, yang saya dapat mengetahui, yang saya diberitahu, tuan-tuan dan puan, bukan rahsia lagi, kepala ketapi pun tak setuju dengan artikel 153 perlembagaan. Mereka nak gugurkan ini. Kalau mereka dapat ke Putrajaya, antara yang mula-mula mereka gugurkan, besok mereka memerintah dapat menawan Putrajaya, ialah artikel 153 perlembagaan. Apa dia artikel 153? Hak istimewa orang-orang Melayu digugurkan. Saudara, yang keempat, tuan-tuan dan puan, apa lagi ciri-ciri parasit dalam PAS? Ciri-ciri parasit dalam PAS ini yang paling besar, tuan-tuan dan puan. Saya terperanjat, betul-betul terperanjat minggu lepas. Minggu lepas saya paling terperanjat dalam sejarah saya 16 tahun dan 15 tahun dalam PAS. Paling terperanjat bila saya mendengar satu kenyataan hasil daripada wacana yang berlaku, yang dianjurkan oleh Sinar Harian. Tuan-tuan ahli parlimen, tuan-tuan ahli parlimen, tuan-tuan. Apa dia kata? Tuan-tuan ingat tak? Minggu lepas apa dia kata? Dia kata PAS bersedia menerima jawatan timbalan Presiden PAS daripada golongan yang bukan Islam. La ilaha illallah. Apa nak jadi? Wahai teman-teman PAS saya nak menyeru pada teman-teman PAS daripada Asam Jawa, teman-teman PAS daripada Bandar Kuala Selangor, teman-teman PAS daripada Bandar Lama Kuala Selangor, teman-teman PAS daripada Bukit Belimbing, teman-teman PAS daripada Sungai Gulang-Gulang, teman-teman PAS daripada Ijuk, teman-teman PAS daripada Batu 12, teman-teman PAS daripada Batu 8. Saya sebut je batu-batu ni, entah di mana saya pun tak tahu. Ada kan? Ada apa tak ada pula. Saya di Kuala Selangor dulu, tuan-tuan tak ingat? Mana ingat tuan-tuan ni baru jadi semua ni. Saya di Kuala Selangor dulu. La ilaha illallah, tuan-tuan. Saya pemangku di dulu.
Kuala Selangor.